Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ittigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkata al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan dia kepada hadis yang ke-393 An Yazid al-Farisi wa kana yaktubul masahifa qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami zaman ibn Abbasin Fakultu li ibni Abbas inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naum. Faqala ibnu Abbas inna Rasulullah kana yaqulu inna syaitana la yastati'u an yatashabbaha bi. Faman ra'ani fin naumi faqad ra'ani hal tastati'u an tan'ata hadzal rajul allazi ra'aitahu fin naum. Faqala na'am an antu laka rajulan baina rajulaini. Jismuhu wa lahmuhu asmar ilal bayadi akhalal ainaini hasanad dhahi jamila dawairil wajhi wa mala'at lihyatuhu ma baina hazihi ila hazih qad mala'at nahrahu qala auf wa la adri ma kana ma'a hadzan na'ti wa qala ibnu Abbas law ra'aitahu fi yaqazah mastata'tu an tan'atahu fawqa hadza. Daripada Yazid al-Farisi berkata, dia ni pernah menulis mushaf. Dia kata dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya pada masa zaman Ibnu Abbas. Berarti dia tak ada dengan Nabi. Yazid al-Farisi ni dia kerjaan dia tulis Al-Quran, tulis mushaf. Maka katanya dia, satu kali saya bermimpi melihat Nabi. Pada masa tu Nabi meninggal dah, dia ni bukan sahabat lah. Tetapi dia sempat dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yakni sahabat Nabi. Maka katanya Yazid al-Farisi, aku pun menceritakan kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku melihat Nabi SAW dalam tidur. Maka berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata, syaitan tidak mampu untuk menyamai dengan aku. Syaitan tidak mampu nak menyamai dengan Nabi. Ini merupakan penjagaan khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, dan supaya umat dia tidak tersesat apabila bertemu dengan Nabi. Ada riwayat masalah bermimpi bertemu Nabi ini ada 4 riwayat. Ada kata la yatashabbaha bi, ada kata fa inna syaitan la yatamassalu bi. Wa man ra'ani fil manami fasayarani yaqazatan. Ada riwayat kata ni fa man yarani fil manami fa innahu yaral haqqa. Jadi semua tu makna dia, siapa dia yang melihat Nabi berarti dia melihat betul-betul, haqqa, betul-betul melihat Nabi. Ada kata siapa dia yang melihat Nabi berarti syaitan tidak mampu menyamai. Ada kata siapa dia yang mimpi bertemu dengan Nabi, maka dia akan melihat Nabi ketika yaqazah. Kita sebut dah yaqazah sini bukan yaqazah di hari kiamat. Ada riwayat kata siapa dia yang boleh melihat Nabi dalam tidur ketika muka dunia, maka dia boleh melihat Nabi di akhirat secara yaqazah.
Maka melihat Nabi secara yaqazah di akhirat itu bukan benda istimewa. Kerana ramai orang boleh tengok Nabi ketika hari kiamat. Maka dalam hadis ni menceritakan kelebihan bermimpi bertemu Nabi. Kalau bermimpi temu Nabi pun boleh tengok yaqazah di akhirat, maka orang yang tak mimpi temu Nabi pun boleh tengok Nabi secara yaqazah. Maka hadis ni menceritakan fadail mengenai kelebihan. Maka maksud melihat Nabi secara yaqazah ni maknanya di atas muka dunia. Boleh tengok Nabi di atas muka dunia secara yaqazah. Kita sebut dah. Kita ni melihat sesuatu, apa maksud melihat di dalam mimpi? Melihat dengan hati. Hati melihat di dalam mimpi. Manakala apabila yaqazah, bukan hati dah melihat, mata melihat. Maka tak samalah kita orang yang melihat Nabi secara yaqazah dengan sahabat-sahabat yang melihat Nabi secara yaqazah. Kerana sahabat melihat betul-betul tubuh Nabi secara yaqazah. Manakala orang yang melihat Nabi secara yaqazah, secara jaga selepas daripada kematian Nabi, wafatnya Nabi, adalah melihat surah gambaran Nabi. Itu merupakan kelebihan bagi orang yang sudah bermimpi bertemu Nabi. Maka bermimpi bertemu Nabi ini katanya Nabi, siapa dia yang melihatku di dalam tidur, maka dia telah betul-betul melihatku. Bukan cerita ni khayalan, bukan syaitan, bukan mainan tidur, betul-betul dia melihat Nabi. Maka katanya Ibnu Abbas kepada orang yang berkata dia tengok Nabi, maka dia kata, boleh ke tak kamu ceritakan kepada saya lagu mana rupa kamu tengok Nabi tu. Maka kalau orang ngaji Syama'il Muhammadiyah, ngaji mengenai sifat-sifat Nabi, kita akan melihat Nabi sebagaimana ada dalam kitab Syama'il. Kita akan nampak, kita ngaji Rasulullah ni kepala dia sedikit besar, dengan serban dia, rambut dia, tangan dia, tubuh dia, dia pakai jubah belah ke apa dia, kita boleh tengok satu persatu apa yang kita belajar di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka katanya lelaki saat ni dia, saya boleh ceritakan kepada Abdullah Ibnu Abbas mengenai sifat lelaki saat ni. Maka dia kata lelaki Rasulullah ini tubuh dia di antara sedar-sedar lah. Biasa, tak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Badan Rasulullah, kulit Rasulullah pula, kulit dia, daging dia berwarna merah ke putih-putih. Maknanya putih ke merah-merah. Rasulullah apabila duduk tempat panas, kulit dia akan jadi warna merah. Tetapi apabila duduk tempat teduh, kulit dia sangat bersih, berwarna putih ke merah-merah. Mata dia bercelok. Akhala aini, mata Rasulullah itu bercelok. Rasulullah tu dia mata dia celok. Celok ni comel lah mata, tidak pucat. Dah lah mata Rasulullah tu bercelok, dia pula pakai celok. Hasanad dhahik, Rasulullah apabila ketawa sangat manis nampak. Rasulullah kalau dia senyum, kalau dia ketawa sangat indah dilihat. Muka Rasulullah jamilud dawair wajhi, Rasulullah muka dia bulat comel, bulat, tidak segi nah, bukan kata petok muka Rasulullah ni, muka dia comel panjang Maka memenuhi janggut dia di antara ini kepada sini. Sini janggut, sini maknanya janggut Rasulullah ni penuh. Daripada sini, daripada telinga ni kepada telinga ni. Berarti janggut Rasulullah ni lebat. Memenuhi bahagian dadanya. Qad mala'at nahrahu, janggut dia lebat di antara telinga ke telinga dan panjang dia hingga menutup di atas dada ni. Maknanya tutup sikit. Tu janggut Rasulullah. Maka berkata, aku tidak tahu sifat-sifat ni. Ada setengah-setengah sahabat kata, hok mu tengok dalam mimpi ini, aku sendiri pun tidak tahu sifat ni ada pada Rasulullah. Maka berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya kalau kamu melihat di dalam jaga, nescaya kamu tidak mampu menyatakan ciri-ciri beliau lebih lengkap daripada ini. Berarti sahabat-sahabat dulu apa melihat Rasulullah secara yaqazah, secara jaga ni, maka sahabat dulu ketika tak pernah mata dia bertentangan dengan Rasulullah kerana adab dengan Rasulullah. Semua hadis menceritakan tubuh dan rupa Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, iaitu pemandangan peristiwa dia tengok ketika dia kecil. Ketika sahabat kecil dia beranilah tengoknya. Tetapi apabila Rasulullah besar, apabila sahabat besar, maka dia beradab dengan Rasulullah, tak pernah tengok direct. Maka katanya Ibnu Abbas, kalau mu tengok direct, nescaya kamu tak boleh nak cerita. Kerana segarnya kamu nak lihat Rasulullah. Tetapi apabila dalam mimpi, kita berani melihat tubuh Rasulullah, tengok rupa Rasulullah secara jelas lagi.
Qala Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani ya'ni fin naum faqad ra'al haqqa. Nah, katanya Abu Qatadah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melihat aku yakni ketika tidur, maka dia telah melihat kebenaran, yakni melihat benda yang benar, iaitu apa yang ia lihat sama dengan benda yang sebenarnya. Tu hak dipanggil. Berarti apa yang ia lihat Rasulullah betul, dia melihat Rasulullah. Cuma kadang-kadang kita melihat Rasulullah menurut iman kita, menurut amalan kita. Kalau amalan kita sempurna, maka kita dapat melihat Rasulullah itu dalam keadaan sempurna. Kalau kita melihat Rasulullah dalam keadaan iman kita kurang, maka kita akan nampak kekurangan pada Rasulullah. Kerana Rasulullah ni merupakan cermin kepada kita. Cermin kepada kita. Seperti kita melihat matahari. Matahari itu sempurna. Ada orang pakai spek, pakai cermin mata warna hijau. Jadi dia nampak matahari itu warna hijau. Orang ni pakai spek warna biru. Nah, pakai cermin mata warna biru. Nampak warna biru. Hak ni warna kelabu, hak ni warna hitam, hak ni warna apa. Aku bukan matahari itu yang berubah, tetapi pandangan kilauan daripada cermin mata hati kita, kerana kita lihat dengan mata hati ketika tidur, maka dia akan berubah menurut kelakuan kita. Bahkan melihat Rasulullah ini alamat kepada iman seseorang. Kalau kita melihat Rasulullah dalam keadaan kurang ataupun cacat, berarti iman kita cacat. Berarti apabila kita mimpi lagu tu, kita kena tengoklah apa dia kekurangan yang berlaku kepada diri kita. Kekurangan yang berlaku kepada kita supaya kita mimpi kali kedua Rasulullah sempurna. Ada orang mimpi Rasulullah buta. Ada juga macam-macam pengalaman orang. Itu menurut berarti iman dia sekarang, pemandangan dia sekarang cacat. Melihat kepada satu arah saja. Nabi kata al-mu'minu mir'atul mu'minin. Orang mukmin itu cermin kepada orang mukmin. Maka Nabi Muhammad itu cermin kepada kita. Sebagaimana ada seorang menghadap kepada guru dia, bertemu dengan guru dia. Nama Syekh Yazid Al-Bustami, tak silap ambo lah. Syekh Yazid Bustami, tak silap ambo. Katanya anak murid kata ya wahai tuan guru, saya bermimpi tuan guru semalam. Oh, dia kata kamu bermimpi temu aku. Okey, lagu mana rupa aku? Saya malu nak sebut. Malulah sebutlah kata. Dia kata saya bermimpi tuan guru kepala babi. Tuan guru kau duduk mengajar saya sekarang, maknanya Syekh Yazid Bustami lah. Kepala dia kepala babi. Maka katanya Syekh Yazid Bustami, betul mimpi tu. Tetapi kepala babi itu adalah kepala kamu. Berarti guru tu akan mari menegur. Nabi mari menegur umat dia dalam bentuk rupa dia, nak nunjuk kepada kita. Kerana kita payah nak melihat diri kita kecuali dengan cermin. Cermin itu digambarkan sebagai orang, manusia, iaitu Nabi Muhammad ataupun guru. Maka kalau kita bermimpi Nabi Muhammad itu kurang, berarti kita yang kurang sebenarnya. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Wa qala wa ru'yal mu'minu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an fin nubuwah. Daripada Anas bin Malik berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa dia yang melihatku di dalam mimpi, berarti dia telah melihatku betul-betul. Sekalipun tidak tengok jasad, tengok rupa yang sama betul. Sesungguhnya syaitan tidak mampu mengkhayalkan bentuk tubuhku. Kerana Nabi Muhammad ni merupakan insan, manusia yang paling sempurna. Insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Ciptaan Tuhan, tempat tajalli Allah Subhanahu wa taala paling sempurna. Sifat jalal, sifat jamal dan membentuk sifat kamal paling sempurna berada di Nabi. Paling sempurna berada di Nabi. Sebab tu kalau kita mengucap kena sebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh kita beriman dengan Tuhan saja, tidak beriman dengan Muhammad. Tu hebatnya Nabi Muhammad menentukan iman juga. Maka orang yang sempurna ni Allah Ta'ala jaga daripada diserupai. Kerana Nabi Muhammad ni manusia, dia ada bentuk, ada rupa. Maka syaitan cuba nak tiru. Maka penjagaan daripada Allah Ta'ala, syaitan tak boleh nak tiru rupa. Tak boleh tiru rupa bentuk Nabi SAW. Ataupun dia buat rupa lain tetapi dia kata hak ni Nabi. Tak boleh juga. Kerana menyebabkan umat dia akan jadi sesat.
Ada orang tanya, apa tak boleh berupa dengan Tuhan? Kalau Nabi Muhammad dijaga sangat, apa dari hadis tak kata syaitan tak mampu menyerupai dengan Allah. Kerana Tuhan tidak ada rupa dan bentuk. Maka apabila kalau syaitan mari berupa bentuk, berarti awal-awal lagi kantoi dah. Berarti itu bukan Tuhan dah kerana berbentuk dan berupa. Tetapi Nabi Muhammad kerana ada bentuk, ada rupa, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususiat keistimewaan Nabi Muhammad supaya umat dia tidak sesat. Kerana umat Nabi Muhammad ni katanya dalam satu hadis Nabi kata akan ada satu golongan daripada umatku pada akhir zaman, dia rela menyerahkan semua harta dia dan apa yang ia miliki hanya semata-mata nak melihatku sekali sahaja. Ada golongan daripada umat akhir zaman rela menyerahkan apa sahaja yang ia miliki, tujuannya hanyalah untuk melihat Nabi ataupun nak bersama Nabi walau sebentar. Nabi kata ada golongan lagu ni. Dan katanya lagi, sesungguhnya mimpi orang mukmin itu satu juzuk daripada 40 juzuk daripada kenabian. 40 juzuk kenabian. Mimpi orang mukmin itu Nabi kata siapa dia yang nak mimpi yang indah-indah, mimpi yang pelik-pelik, mimpi yang hebat-hebat dan mimpi yang benar, jangan bercakap dusta. Nabi kata orang yang paling jujur, paling benar mimpi dia adalah orang yang paling jujur percakapan dia. Tak pernah kecek dusta, maka insya-Allah mimpi dia semua benar-benar. Dan Nabi kata satu mimpi orang mukmin, orang yang betul, jujur itu, mimpi yang benar itu merupakan satu daripada 40 juzuk kenabian. Kerana Nabi Muhammad ni sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad jadi Nabi 23 tahun. 23 tahun. Manakala 6 bulan sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, maka Nabi Muhammad mendapat jadi memperolehi mimpi-mimpi. 6 bulan sebelum jadi Nabi, sebelum umur 40, 6 bulan tu Nabi Muhammad mari mimpi-mimpi yang benar. Katanya Sayyidina Aisyah, mimpi Rasulullah sebelum jadi Nabi seperti cahaya waktu pagi. Mimpi hari ni, malam pagi esok tu jadi seperti yang ia mimpikan. Maka 6 bulan ni bersamaan dengan 1/46 daripada kenabian. Maknanya Nabi Muhammad jadi Nabi 23 tahun. Berarti kalau 6 bulan ni bersamaan dengan 46 kali, 46 kali sama dengan 23 tahun. Jadi setahun ada 12 bulan. Bagi 23 tahun berarti 46 kali 6 bulan. 46 kali 6 bulan. Jadi 6 bulan ni mimpi yang benar. Siapa dia yang bermimpi benar, seolah-olah dia seperti Nabi ketika awal-awal dapat mimpi sebelum jadi Rasul 6 bulan, selama 6 bulan. Maka siapa dia yang nak mimpi kena ajar kecek benar lah, kecek jujur, jangan ajar menipu. Maka insya-Allah mimpi yang kita perolehi mimpi yang benar, mimpi yang jujur. Jaga orang nak jaga mulut pada akhir zaman. Siapa dia yang mampu jadi jujur pada akhir zaman, orang ni betul-betul hebat. Kerana sekarang masyarakat dan keadaannya mendesak kita jadi kecek tak betul, kecek tak jujur, kecek tak benar. Maka orang yang mampu bercakap benar, maka mimpi dia Allah Ta'ala hadiahkan kepada dia mimpi-mimpi yang indah dan hebat-hebat. Qala Abdullah Al-Mubarak, "Iza batulita bil qada fa 'alaika bil asar." Berkata Abdullah Ibnu Mubarak, apabila kamu diuji dengan qada Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu berpegang dengan asar, yakni sumber Rasulullah dan Khalifah Ar-Rasyidin. Katanya Abdullah Ibnu Mubarak, apabila kamu diuji dengan sesuatu benda yang kamu tak suka, kita tak suka, kadang-kadang di sisi Allah benda tu baik bagi kita, tetapi kita rasa benda tu tak baik bagi kita. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu hujung dan sudah benda tu. Seorang yang mengetahui kesudahan benda tu, dia akan tahu benda tu baik atau buruk. Tetapi kita ni dengan ilmu makhluk setara ni, jahil kitanya, maka kita akan sangka benda ni tak baik bagi kita. Kadang-kadang benda ni baik bagi kita. Sebab itulah takdir Allah Ta'ala. Kita tak nampak benda ni, adakah benda ni baik ke? Adakah benda ni jahat ke? Adakah benda ni bala atas kita? Adakah benda itu nikmat atas kita? Kita tak tahu. Tetapi kesudahan hujung jatuh kita tu Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Maka lagu mana apabila kita hadapi qada Allah Ta'ala lagu tu, maka hendak berpegang dengan Quran dan hadis. Pegang lagu mana Nabi apabila bertemu dengan qada Allah Ta'ala.
Di dalam nafas kita ni, nafas kita, kita duk nafas ni dah. Masuk turun, masuk tubik nafas ni, udara ni. Maka katanya dalam mata hikam ada 4 benda yang berlaku. 4 benda yang berlaku. Pertama, sama ada benda itu baik. Benda baik seperti semaya, taat, ibadat kau gapo. Jahat, maksiat, kupu, tu. Nikmat, ketiganya nikmat, keempatnya bala. 4 benda. Baik, jahat, nikmat, maksiat. Kadang-kadang orang duduk dalam nikmat dan dalam taat. Macam kita sekarang boleh puasa, boleh tarawih, boleh gapo, duduk dalam nikmat pula. Tak sakit, tak gapo dia. Duduk dalam baik dan nikmat. Ada orang duduk dalam baik tetapi bukan duduk dalam nikmat. Boleh semaya, boleh puasa tapi dia sakit, dia goni. Bukan duduk dalam nikmat. Jadi 4 benda ni sama ada mari 2 benda ataupun 3 benda dalam satu masa. Maka kalau benda itu mari kebaikan, di dalam nafas kita tu berlaku kebaikan, kita boleh semaya kerana maka apa dia tugas kita kena puji Allah Taala, bersyukur kepada Tuhan. Kalau berlaku maksiat pula dalam nafas kita, maka wajib kita bertaubat, minta maaf dengan Tuhan. Tu memang tugas kita dah. Ketiga pula, kalau mari nikmat dalam nafas kita, bersyukur dengan Tuhan. Kalau mari ujian, mari benda hak tak molek, maka kena bersabar dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang sayang ke Tuhan, tak ada istilah sabar dah. Tak ada istilah sabar bagi Tuhan. Sabar ni berarti dia masih tak suka benda tu. Tetapi bagi orang mukmin, orang yang suka ke Tuhan, maka apa yang Tuhan tak kedih hak tu ialah ia suka. Katanya seorang sufi kata, saya kalau berdoa Tuhan mustajab doa saya, maka saya suka sekali. Suka kerana Tuhan mustajab doa saya. Tetapi kalau ketika saya berdoa, Tuhan tidak mustajab ke doa saya, maka saya syukur 10 kali. Kenapa? Kerana saya doa dan mustajab itu adalah pilihan saya. Manakala apa yang saya doa tapi tak boleh, itu merupakan pilihan Allah. Maka 10 kali saya syukur lagi kerana pilihan Allah tentu lebih hebat daripada pilihan saya. Hadis yang terakhir. Ni hadis yang terakhir ni kita khatam malam ni kitab ni, hadis yang terakhir. An Ibn Sirin qala haza hadis dinun fanzuru amman ta'khuzu dinakum. Katanya Ibn Sirin. Ibn Sirin ni masyhur dengan tafsir mimpi. Tafsir, ta'bir mimpi. Orang ulama mazhab Syafi'i yang masyhur dengan ilmu mentafsir, menta'bir mimpi. Katanya dia pernah mengarang ada satu kitab Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Berkata ia, hadis ini daripada agama. Maka hendaklah kamu melihat daripada mana kamu ambil agama kamu, yakni hadis. Berarti ilmu-ilmu ini masuk daripada agama. Ilmu-ilmu kita dak belajar ilmu sekarang ni terdiri daripada agama. Bukan kata semaya saja agama, belajar juga ilmu agama. Maka katanya Nabi Muhammad, hendaklah kamu perhati daripada mana kamu ambil hadis kamu, daripada ilmu mana, daripada mana kamu ambil ilmu kamu. Ilmu itu agama kamu. Tak mungkin seorang Islam mengambil ilmu daripada orang Yahudi. Kerana apa? Kerana ilmu itu adalah agama. Berarti kalau kita ambil daripada Yahudi, Yahudi tak ada agama, ambil lagu mana? Maka seorang tu mestilah ambil ilmu menurut ilmu dengan orang yang munasabah, dengan orang yang ulama nyatakan dia tu disepakati. Jangan ilmu ambil dengan orang yang tidak orang kenal, orang yang tidak ada sanad, orang tak ada gapo, orang-orang yang ulama kontroversi mengenai dia. Maka kita tinggalkan ulama tu, kita ambil ulama-ulama yang sudah sepakat manusia, ulama memiktirahkan dia. Habislah khotilah kita kitab Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita mengkhatamkan kitab ni. Jadi mudah-mudahan dengan kita tutup hadis Nabi pada akhir sekali itu, hadis bermimpi dengan Nabi, mudah-mudahan selepas pada kita mengaji mengenai rupa bentuk Nabi, sifat-sifat Nabi, insya-Allah Allah Taala akan rezeki kepada pok kita semua ni, sama ada dengar dalam live kau siapa-siapa dia dengan bulan puasa, berkat bulan puasa ni dapat mimpi temu Nabi. Sekurang-kurangnya ada orang mimpi 80 kali, ada orang mimpi 100 kali, ada orang mimpi banyak kali, setiap kali. Setiap kali dia tidur pun ada juga orang mimpi. Maka bergantung kepada kesungguhan masing-masing. Insya-Allah rezeki itu ada. Kalau tak mimpi pun insya-Allah benda tu ada kebaikan juga. Mimpi bertemu Nabi tidak syarat orang tu soleh. Ada orang biasa pun boleh mimpi bertemu Nabi. Kadang-kadang orang banyak berselawat tak mimpi temu Nabi. Ada orang tak selawat mimpi pula temu Nabi. Maka mimpi temu Nabi ni rezeki.
Bukan menunjukkan amalan kita. Kadang-kadang amalan dah bagus dah tetapi tak mimpi temu Nabi nak kata lagu mana. Jadi habis kitab khotam kitab Syama'il maka ambo ijazah lah. Pengajian kitab Syama'il daripada awal hadis sampai akhir hadis sebagaimana ambo terima daripada guru-guru ambo lah. Ambo ijazah ke kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Ambo. Bagaimana bayar fidyah puasa dan solat ditinggal ke puluh tahun. Ni kecuali kita. Munjuk kita sedar kata kita nak bayar fidyah. Ginilah payah nak kira lagu ni. Bo tanya soalan sekaligus lagu ni payah nak jawab. Jadi kena pergi pondok ke apa dia pergi kira semula. Nak jawab sekaligus tak boleh menggo berpuluh tahun dah ni. Maka nak selesai dia pun lamalah sikitnya. Bukan soalan mudah-mudah. Curi tulen bulan puasa sebab penat sangat minta dengan majikan tentu dah. Lagu mana pula kita kerja amanah lah. Kalau kita tidak amanah maka gaji yang kita boleh tu tidak layak untuk kita ambil kerana kita tidak amanah. Tokai bayar menurut kerja kita. Tiba-tiba kita tidak kerja sebab apa? Sebab bulan puasa kita letih. Patut kita kena kecek sikitlah bulan puasa ni hamba royak kata. Hamba letih kau apa dia jadi hamba kerja taklah serupa jamai tak puasa. Maka kalau curi kat gaji tu jangan ambil penuh lah. Gitu lah mudahnya. Apakah maksud dunia? Dunia ni, kita ni dunia. Semua dunia. Hak lah ni. Akhirat lepas pada ni. Maka apakah dunia? Hak kita duduk tengok lah ni. Itu dunia yang menyebabkan kita lupa kepada akhirat kita. Kalau dunia, ikutlah benda yang ada atas muka dunia. Ada atas dunia. Kita, makanan kita, harta kita, kemewahan kita. Ilmu kita. Setengah ulama kata ilmu tu dunia lagi. Maka nak suruh jadi akhirat lagu mana? Kita beramal dengan ilmu tu. Harta tu kita sedekah ke. Maka baru jadi akhirat. Maka kalau dunia semata-mata, maka dunia yang ni akan membebankan kita. Membebankan kita di sisi Allah Ta'ala. Maka kita akan jadi terbeban. Lagu mana? Tuhan tanya banyak benda. Kadang-kadang lepas, kadang-kadang tak lepas. Maka dunia ini membebankan kita. Jadi kita tukar dunia jadi akhirat. Ilmu kita jadi akhirat. Lagu mana ilmu jadi akhirat? Ilmu semata-mata tukar kepada amalan jadi akhirat. Harta kita, kalau kita simpan jadi dunia, kita beri kepada kebaikan. Nafkah, kau sedekah, kau maka jadi akhirat belaka. Kekuatan kita, harta kita, kau apa dia semua buat tunjuk pada akhirat. Maka setiap benda yang menyebabkan kita tak bawa kepada akhirat, benda tu jadi dunia lah. Menghalang kita daripada mengingati akhirat dunia. Ijazah selawat kubra dan selawat sultan, hamba tak ingat dah. Biasa dengar ni selawat ni tapi hamba tak boleh nak ijazah lah sebab tak ingat. Betul kau telinga berdesing maka Nabi sebut dalam kitab kata apabila telinga kita berdesing ataupun berdengung bunyi dan telinga kita ni, maka katanya ulama cepat-cepat istighfar dan taubat kepada Tuhan. Kenapa? Dalam kitab sebut di atas langit ni ada satu pohon dipanggil pohon tuba. Pohon tuba. Pohon tuba ni di daun dia tertulis semua nama-nama makhluk. Maka apabila daun itu jatuh, maka bererti orang itu akan mati. Apabila daun tu jatuh, maka daun tu jatuh, maka menunjukkan orang itu akan mati. 40 hari sebelum orang itu mati, daun orang tertulis nama dia akan jatuh. Maka orang atas langit akan panggil dia mayat belaka dah. Sehingga kalau orang pegang air, pegang itik tak semari dekat dia, air pun tak semari dekat dia. Tetapi kita atas muka dunia dok panggil dia hidup lagi. Maka apabila daun tu jatuh, waktu menunjukkan mati. Apabila daun tu duduk atas, dia akan jatuh, dia akan tipu daun yang berada di bawah. Apabila ditipu daun yang berada di bawah, dia akan bunyi dengung. Tu dia bunyi dengung. Berarti daun yang atas tu tipu atas daun dia. Maka dia bimbang takut daun dia jatuh dah. Maka dalam kitab kata sunat istighfar, bertaubat banyak-banyak. Apa beza ke apa dia riak? Nafas. Hilim. Tak tahu ke apa dia ni. Riak ni maknanya menunjuk-nunjuk. Buat sesuatu bukan kerana Allah Ta'ala. Tu dipanggil menunjuk-nunjuk. Ataupun tak buat sesuatu bukan kerana Allah. Apa dia mau tak buat? Kerana takut orang kata.
Apa demo tak pakai agak ni? Takut aku orang kata. Kita tinggal ibadat takut orang kata, tu dipanggil riak. Tapi kalau buat ibadat bukan kerana Allah, kerana makhluk, tu dipanggil syirik, menduakan Tuhan. Sepatutnya ibadat diserahkan kepada Tuhan. Tiba-tiba kita tunjukkan juga kepada makhluk, jadi syirik. Patut ikhlas tu buat kerana Allah, tinggal kerana Allah. Hilim ni mimpi tu, cita-cita. Nafas tu nafsu. Nafsu ni kita lah. Nafsu maknanya diri kita. Ada nafsu jahat, ada nafsu baik. Nafsu jahat ni dipanggil ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kejahatan. Nafsu baik ni dipanggil nafsu mutmainnah, nafsu tenang dah tak buat maksiat dosa. Maka nafsu ni kita tak boleh buat daripada diri kita sehingga naik nafsu radiyah, mardiyah, nafsu kamilah, semua tu nafsu lagi diri kita. Tak boleh buat nafsu, mati dah kitanya. Beza Mu'tazilah dengan Jabariyah. Jabariyah ni cawangan daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Attab, anak murid kepada Hasan Al-Basri. Satu hari dia buat fatwa pelik-pelik, maka Hasan Al-Basri tabi'in hambak dia. Mu tak usah mengaji lah dengan aku, tak dengar kata sangat. Orang suruh tarik mula fatwa ni tak usah dengar. Maka dia hambak. Maka i'tazil minni, dia kata, jauh ke diri kamu daripada aku. Maka kumpulan yang mengikut Wasil bin Attab dipanggil Mu'tazilah. Kumpulan dia ni apabila meninggal Wasil bin Attab, mazhab dia jadi lemah. Maka naiklah apabila muncul seorang ulama pula nama Ali Al-Jubba'i. Ayah hakak kepada ayah tiri kepada Abu Hasan Asy'ari. Wasil bin Attab ni zaman 100 lebih lagi. Zaman 100 lebih, ini zaman Hasan Al-Basri. Wasil bin Attab ni Hasan Ali Al-Jubba'i ini zaman tahun 200 lebih dah. Maknanya 100 tahun lebih dihidupkan semula. Maka antara ulama Mu'tazilah besarnya ni Ali Al-Jubba'i. Jabariyah ni pula satu mazhab dalam Mu'tazilah. Jabariyah ni menganggap manusia tidak ada usaha dan pilihan. Kita bergerak menurut Tuhan. Berarti kita nak buat jahat pun ikut dia, nak buat jahat tak ada pilihan. Bergerak ia menipu. Orang Jabariyah ni dia menafikan usaha dan ikhtiar. Sedangkan dia rasa kalau nak makan nasi dia reti pilih pula air gula dengan ikan kering. Reti pilih pula air gula. Tetapi tanya buat maksiat tak reti nak pilih. Jadi saya tak boleh pilih. Saya tak boleh pilih. Jadi terbuat maksiat. Jadi mengarut lagu ni. Jabariyah ni ada ulama kata hukum dia kafir kerana menafikan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad ada hukum haram, ada hukum wajib. Berarti kita ada pilihan. Tak dia nafi ke hukum lagu ni. Dia kata manusia seperti bulu dia terbang oleh angin. Maka ni Jabariyah jadi kafir menafi syariat Muhammad. Ada Jabariyah tak jadi kafir. Cuma dia tak menghalalkan benda tu. Cuma dia kata hamba jadi dengan sendiri. Tu Jabariyah sesat tu. Mohon baca kitab Bulughul Maram selepas khatam. Bulughul Maram ni tinggi, tidak sesuai. Kuliah hamba kaya dah. Kuliah hamba ni hamba ajar orang kampung saja. Orang-orang biasa, orang-orang awam. Supaya amalan dia betul. Bukan nak mengajar untuk jadi mufti. Bukan nak jadi tok qadi. Nak jadi alim ulama. Kena mengaji di pondok. Kita akan mengaji takhusus. Bab adillah, bab dalil, bab gapo ni. Jadi kuliah hamba ni hanya orang biasa-biasa untuk kenal Allah, kenal Nabi Muhammad. Lepas ke fardu ain sahaja. Jadi Bulughul Maram ni bagi hamba tinggilah. Dan tak perlu orang kampung belajar Bulughul Maram. Gitu. Bulughul Maram ni hadis mengenai hukum. Bagaimana nak sujud kalau lutut tak boleh lipat? Sujudlah sekadar kita mampu duduk atas kursi kau apa dia tu tahu kita sakit Kita nak semaya atas kursi kau atas meja, atas meja basuh kau gato kipas kau sesuai dengan kita lah. Tuhan tidak tekan paksa lagu tu. Dah kita sakit lutut tak boleh nak lipat. Betul kodok kita kena ganti dulu. Hak kena qada tu baru kena bayar fidyah. Gini, kita kena bayar belaka, fidyah kena bayar, qada kena bayar. Tapi fidyah ni berkait dengan duit misalnya. Maka kita qada ke hak kita mampu dulu. Puasa dulu, fidyah tu ada duit baru kita bayar. Apabila seorang tu mati, siapa dia nak qada? Anak kita nak tolong qada puasa kita. Dia puasa muja cukup alhamdulillah. Berarti bayar fidyah lah. Anak-anak akan bayar fidyah kepada ibu bapa terlepas semaya ataupun qada. Boleh kau potong rambut, potong kuku malam dan potong
Rambut hari Rabu boleh ke tak? Masalah kerak kuku pada waktu malam ulama kata makruh. Kerana apa? Tengah malam ke gelap takut kapik kau gapo dia. Ada ulama kata lah ni tak makruh dah sebab lah ni terai dah. Tapi ada ulama kata hukum kerak kuku malam tetap lagi makruh. Kerak rambut hari Rabu boleh ke tak? Kerak rambut hari Rabu ikut kita lah nak kerak hari gapo dia nya. Cuma ada ulama kata kalau nak kerak rambut kau, kerak kuku kau, kerak hari Khamis, Jumaat, hari Senin. Khamis, hari Jumaat, hari Senin. Keraklah pada 3 hari tu. Wajib qada ayah tiri beri nafkah kepada anak tiri. Anak tiri ni bukan anak dia lah. Dia ada pak dia lah caranya. Sekalipun tak duduk dengan pak dia, tetapi anak tu anak dia, maka pak dia lah kena beri nafkah. Kau gapo kena bayar zakat terus. Pak tiri ni dia sanggup bini dia dah lah. Mak budak tu dah lah. Suami salah rakaat, isteri boleh tegur subhanallah boleh. Cuma tak dapat fadilat sunat. Sunatnya bagi perempuan kalau salah dia tepuk. Kalau lelaki sebut subhanallah. Tapi kalau nak sebaliknya hukum dia harus, tak ada masalah apa. Bayar zakat dengan duit mazhab mana? Mazhab Hanafi. Sebab tu kita tak sebut ni zakat fitrah hamba, kita sebut gitu. Ni harga zakat fitrah. Nabi Khidir pernah hadir ketika wafat Nabi. Ada riwayat kata Nabi Khidir mari. Mula-mula setan mari. Setan kata tak payah mandi Nabi. Maka tiba-tiba dengar suara daripada bucu rumah, dengar suara Rasulullah mesti dimandikan. Rupanya Nabi Allah Khidir AS beritahu kata Nabi Muhammad mesti dimandikan. Cara zakat terah beli beras lah. Ataupun lah ni pitih 7 riyal pergi cari orang miskin bayar. Bayar. Kata niat dari hati ni zakat terah hamba. Seluruh duit tu berserta kita niat ni zakat terah kita. Tak payah beritahu. Orang tu tahu tak tahu, tak apa. Hak penting kita tu yang niatnya. Cara hitung zakat nego. Zakat nego ni pada akhir tahun dah. Akhir tahun misalnya kita nego dah 12 bulan dah. Start bulan ni tahun depan. Bulan ni tahun depan cukup dah. Maka kalau cukup ni sok, misalnya lah ni majlis agama waktu ambil 15,000. Harta nego kita tu, benda yang kita nak jual tu nilai dia lebih daripada 15,000, maka kena waktu ambil zakat lah. Bagi 40, 2.5%, maka waktu ambil zakat. Qadha dengan solat fardu tak boleh hukum dia ni. Ni celika lagu ni. Semaya fardu patut niat nak qadha juga. Oh tak payah ni buat qadha lagu tu. Tambah niat ya. Oh mudah tak boleh hukum dia ni. Solat fardu, qadha kena qadha. Afdal selawat tanpa Sayyidina ke tanpa Sayyidina. Ni amo jawab dah ni. Tak berasa kau lagu mana tak tahulah. Moleknya tanpa Sayyidina lah, kecuali selawat tu kita terima ijazah tak ada Sayyidina. Maka tu tak payah tanpa Sayyidina, memang ijazah dia lagu tu. Ada rahsia dia lah. Kalau tak ingat solat nak qada lagu mana, makan nasi ingat, nombor telefon ingat, bini nama bini kita ingat, jalan nak klik kapung kita ingat, matematik kita ingat. Goni ingat, go tu caco ingat, kuih ingat, kabar-kabar semaya tak ingat. Ni berat ni. Ni cuai ni. Orang ni betul-betul lalai dengan Allah Ta'ala. Tetapi alhamdulillah dia sedar dah ni lah ni. Maka kena qada lebih lah. Misal dia kata hamba masa sekolah menengah. Sekolah menengah ni 5 tahun. Hamba tak semaya. Kena kalilah. Setahun tu 360 waktu. 360 hari. 60 hari kali 5 sehari-sehari. Kira lah sendirinya. Lepas tu berapa tahun, 5 tahun, kira sendirilah. Jangan buat tak ingat. Kalau bak qada tak ingat selalu. Bak makan nasi ingat. Janganlah. Nampak sangat kita ni tak cakna dengan agama. Hukum pakai kopiah kepada orang sembahyang. Jangan pakai piah kepada orang sembahyang. Biarlah dia tak pakai piah tu tak payah ganggulah. Jadi ganggu orang sembahyang. Dipanggil mengganggu orang sembahyang. Kalau orang sembahyang tu sendiri pakai tak apa. Tapi kita pakai tak boleh. Hukum dia mengganggu orang sembahyang. Akhlak Nabi bagaimana nak hadapi orang keras kepala. Kena turut pendapat dia je. Tak sudah ikutlah pendapat dia nya. Kita buat keras kepala jugalah. Kalau benda tu betul kita ikut. Kalau benda tak betul tak sudah ikutlah. Tak mati kita tak ikut dia. Cuma jangan kita kena pandai lah. Jangan menyebabkan balah kau apa dia. Tetapi tunjuk akhlak kita. Tegas tidak semestinya kita supoh.
Tegah pendapat kita tak sebenarnya kita gocoh orang. Tak. Nah, tegah ni kita berpegang dengan pendapat kita. Boleh kalau kita berbeza pendapat dengan ibu bapa, boleh, tak ada masalah. Ibu bapa kita minat makan sup, kita minat makan singgah. Kita orang ni minat lagu ni, tak ada masalah. Cuma ulama kata, kalau benda itu harus, moleknya kita ikut pendapat ibu bapa. Kalau benda tu harus, maka afdal kita ikut benda ibu bapa. Tapi kalau benda tu hukum hakal kau apa dia, tak semestinya bersama dengan pendapat ibu bapa. Terimeh semaya qada subuh makmum, maya tarawih sah-sah, tak ada masalah ke apa dia. Cuma makruh. Beza tahajud qiyamul lail, tahajud kena tidur, qiyamul lail tak payah tidur. Wuduk kita untuk ambil untuk Quran. Lagu mana wuduk ambil Quran? Saja aku mengangkat adah kecil. Kita sebut lagu tu. Lepas kita pergi pegang Quran. Bila-bila munggu kita nak baca Quran. Nak pergi Quran, maka kita pergi ambil semaya. Ambil semaya tu kita niat ke mana? Mengangkat adah kecil. Mengangkat adah kecil, semaya pun boleh. Bukan kata Quran saja. Ya beza dengan tayamum dah. Tayamum kalau niat pergi Quran tak boleh. Kalau wuduk niat akad adah kecil tu, akad belakang untuk baca Quran, maya sunat, maya fardu boleh belakang. Amalan yang paling afdal lepas buat maksiat, istighfar lah. Tu wajibnya lepas pada maksiat, lawan dia adalah istighfar. Menyesal, rasa menyesal dalam hati kita. Kita sebut bahasa Melayu tak apa, bukan bahasa Arab tak apa. Menyesal, wae wak kerja lagu ni misalnya. Baca afdal selepas taubat, astaghfirullahalazim. Iktibar kau tak terima ijazah di dalam mimpi. Dalam mimpi ni tak diiktibarkan. Tak sah terima ijazah melalui mimpi. Cuma ada setengah ulama iktiraf ijazah melalui mimpi. Sebab tu di dalam ilmu tasawuf, dalam sanak ada dua. Sanak dua. Pertama sanak barzakh, kedua sanak hidayah dipanggil. Sanak hidayah ni seperti dalam ilmu hadis. Sanak orang-orang hidup. Tu hari terima ni orang ni hidup. Manakala dalam ilmu tasawuf pula sanak barzakh dipanggil. Sanak orang mati. Lagu mana? Dari sudutnya Sidi Ahmad Idris ni pengasas tarekat Ahmadiyah, dia tak ada dengan Nabi Muhammad 1400 tahun. Tetapi dia kata dia ambil dengan Nabi Khidir ambil dengan Nabi Muhammad. Sudah. Ada kata dia ambil direct dengan Nabi Muhammad. Sanak lagu ni sanak kok mana ni? Sanak barzakh dia panggil. Dalam ilmu tasawuf diiktibar. Tapi tengok orang lah. Kalau orang tu kuban, tak tahu alik jatuh, payah kita nak terima. Tarawih ni sunat apa? Muakkad ataupun sekadar sunat? Tarawih ini sunat biasa sahaja. Dibuat pada bulan puasa. Sebab dia khilaf. Dari sudut sembahyang sunat ba'diyah Isya, kita kena lebih afdal mai tarawih lagi. Ada setengah orang lepas mai Isya semai tarawih lalu. Tak boleh lah sembahyang ba'diyah itu sunat muakkad. Tarawih ni ghairah muakkad semai sunat biasa ya. Jadi kita tinggal afdal, pergi buat tak afdal pula. Nasihat bagi pengantin lelaki dan perempuan. Gini, kita niat nikah ni kerana Allah nak jaga agama kita. Kerana manusia ni Allah Ta'ala bekal ke dalam diri dia ada nafsu. Hak jatuh ada nafsu, hak tino ada nafsu. Lagu mana nak lepas nafsu dia dalam keadaan benar. Dalam keadaan Tuhan tak marah, maka dengan cara kita nikah. Berarti tujuan kita nikah pertama adalah nak guna nafsu kita dengan cara yang halal, hak Tuhan tak marah. Isteri hak tino pun nak lepas nafsu dia, hak jatuh pun nak lepas nafsu dia. Ingat lagu tu. Niat lagu tu tak dosa. Berarti kita nak buat ibadat, nak buat taat dengan Tuhan dengan anggota kita. Ada satu anggota ni tak boleh buat taat lagi. Kalau orang tak nikah lagi tu, anggota tu tak boleh nak buat taat. Dia senyap lagu tu, senyap sore dia. Tetapi apabila nikah, anggota tu boleh buat taat. Bila lagi? Apabila dia nikah. Masuk waktu dia belum nikah. Niat tu kerana Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata, seorang suami bersetubuh dengan isteri itu dikira pahala ibadat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setubuh pun pahala ibadat. Nak suka sahabat. Tak boleh nak fikir. Dia kata, ya Rasulullah, hamba ketika setubuh, hamba tak ingat Tuhan pun. Hamba tak ingat nafsu tu. Maka katanya Rasulullah, lagu mana kalau mu setubuh tempat benda haram? Mungkin zina. Dosa ke tak? Dosa ya Rasulullah. Maka kalau mu buat benda haram dengan anggota tu berdosa, mu buat benda halal dengan anggota pun, tentulah dapat pahala. Sahabat baru faham. Kedua, niat nak mengamalkan umat Nabi Muhammad. Pertama, nak jaga agama kita, nafsu kita
tunduk kepada Tuhan. Kedua, niat nak meramalkan umat Nabi Muhammad. Nabi kata aku bergembira dengan umat yang ramah. Maka nikah ramah anak tu Nabi Muhammad suka. Lagu tu. Ketiganya, nak peramalkan orang sebut nama Tuhan. Ramai orang Islam nak ramai orang yang sebut nama Tuhan atas muka dunia. Banyak lagi lah niat-niat orang nak menikah bakal pengantin lelaki dan perempuan. Lagu tu. Ada yang kata Tuhan berada di langit. Apa hukum dia? Hukum dia fasik. Hukum dia fasik, hukum dia. Tidak jadi kafir tetapi fasik. Tetapi kalau dia kata Tuhan ni tokoh duduk atas langit betul-betul serupa dengan orang, cuma dia ada kuasa, hak tu jadi kafir jelas. Sebab ada di langit ni ada ya khilaf ulama dari sudut kecek ayat-ayat mutasyabihat. Ni ayat mutasyabihat ni, ayat-ayat mutasyabihat Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Ayat-ayat mutasyabihat ni hukum ulama paling kurangnya terjemuh secara zahirnya hukum dia jadi fasik. Kalau dia buat makna zahir beza terjemah zahir dengan makna zahir. Terjemah zahir hukum dia fasik, makna zahir hukum dia kafir. Hukum dia kerana menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tempat berada di atas, di bawah, di kanan, di kiri ni sifat bagi makhluk. Tuhan tidak ada di kanan, di kiri. Boleh tak kita kata Tuhan ada di atas, di kanan, di kiri, tetapi dia bisa. Ginilah kita kata demo perangai sopo lembu tapi bisa. Bisa tapi sopo lembu. Payah selalu. Bisa sopo lembu, berat tak ada apa. Ciri-ciri makhluk ni supaya kita kata lembu. Kita sama ke demo dengan lembu, demo marah dah. Macam mana nak sama ke Tuhan dengan makhluk? Lagi-lagi menghina Tuhan. Makhluk sama makhluk kita tak sama ke dah. Kalau kita kata demo ni serupa dengan lembu, tak boleh dah. Maka apabila kita kata Tuhan tu serupa dengan makhluk, dari sudut atas kau berada, maka kita menghina Tuhan lah. Kita kata Tuhan ni bagai sempurna, bagai tak perlu gapo-gapo dah. Sebab benda sempurna, tak perlu pada atas langit, tak perlu pada arah. Tiba-tiba kita kata lagu tu, berarti melemah ke Tuhan lah. Kecek gapo dia, kita kata Tuhan tu nampak macam lemah tapi dia bisa. Bisa lagu mana lemah? Demo bisa tapi serupa lembu. Bisa lagu mana? Wuduk wajib kau kena belakang telinga. Ada tak belakang telinga ni bukan muka dah. Muka depan ni saja dicupi telinga depan ni. Hak ni saja muka. Belakang telinga tu sunat saja basuh telinga ni. Ijazah selawat Fatih banyak kali dah hamba ijazah ni tapi permintaan kali. Selawat Fatih ni baca 50 kali 50 kali selawat Fatih lepas pada subuh. Insya-Allah lah dapat futuh dalam ilmu, mudah nak ngaji. Beramal tanpa ijazah boleh pahala, tak ada masalah gabriel. Cuma dengan ijazah ni lebih kuat lagi. Mungkin ada kaifiat dalam membaca dia, ada kaifiat khas ke, ada rahsia yang disebut. Ijazah ni lagu tu lah. Kalau tanpa ijazah pun baca pun dia dapat pahala dah. Beza muslim dan mukmin. Muslim ni orang Islam, maknanya orang yang masuk dalam golongan orang Islam. Mukmin ni orang yang beriman. Iman ni lebih tinggi daripada orang Islam. Islam ni zahir. Zahir dia tak jadi kafir orang Islam tu. Mukmin ni orang lebih tinggi lagi, orang yang beriman. Antara tanda orang mukmin Nabi kata tiap hari pergi masjid. Nabi kata siapa dia yang kamu tengok tiap-tiap hari pergi balasah. Duk boleh pergi balasah, maka saksikanlah dia tu orang mukmin. Bukan orang muslim dah setara tu ni. Kalau rajin pergi balasah, orang tu tahap orang mukmin dah tu. Gitu. So kodok solat jika ta'arud ta'yin tidak dalam niat. Maka dalam mazhab kita kalau tak mari niat lagu tu tidak sah lah. Cuma kalau masalah orang payah nak niat, maka ulama ada perbahasan khilaf panjang lah. Orang penting semaya. Sebut dulu. Sebab tu sunat kita sebelum pada semaya kita sebut kita nak buat apa dia. Aku nak semaya maghrib, aku nak semaya maghrib. Allahu akbar. Biar khabar kita nak buat apa dia. Jadi dah tu. Boleh kodok witir 3 rakaat 1 salat boleh. Tapi afdalnya 2 rakaat lepas tu 1 rakaat baru gitu molek. Makan lupa baca bismillah. Baca ke apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Email tiba-tiba sakit kaki, guling bating, rebah beleping, apa semua. Lepas lagu mana nak gati? Gati lah tu email lagu tu. Boleh dia berhenti semaya, maka orang lain gati. Tak ada masalah apa. Mana soalan?
Boleh kodok kita pesan kat orang semaya. Boleh dah lagi kecek dengan orang semaya. Semaya panjang sikit kita nak ambil semaya dia. Oh, berat orang ni. Tak boleh kecek dengan orang semaya, ganggu fokus dia nak semaya. Ni kita boleh-boleh dah lagi pesan ni. Orang duduk tengah semaya, kita pesan pula kata, ni anak kocil tu. Nasi tu jangan lupa tutup lapu tu. Orang duduk semaya, dah lagi nak tubik rumah tu. Kocil pintu tu beh. Dia duduk semaya, ganggu orang semaya. Jangan pesan gapo-gapo. Dicah ke kita mengganggu orang sembah. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala beri rezeki pada kita khatam kitab pada malam ni. Mudah-mudahan kitab Syama'il ni sekalipun kita khatam, jangan kita lupa sentiasa kita baca untuk diri kita, untuk kita amal, untuk kita perhati. Lepas pada kita faham, kita beritahu pula kepada orang lain, kepada isteri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, sama ada kita baca kitab ataupun kita sebut secara tidak formal. Tanya anak kita pakai kasut. Lagu mana Nabi pakai kasut. Tanya anak kita makan. Kita ajar tidak formal. Tidak ada benda tu tak ada lagi kitab. Tapi kita ajar secara tak formal. Mudah-mudahan Syama'il hidup di dalam kehidupan kita. Bukan Syama'il itu berbentuk dalam kitab dan tulisan. Tetapi Syama'il itu sudah meresap dalam diri kita. Sehingga orang melihat kita nampak Syama'il dia. Nampak Syama'il Nabi. Nampak orang tengok demo. Oh, teringat ke Nabi selalu. Oh, sudah. Oh, ni berat dah tu. Sahib. Iza ahbabta syai'an kunta mislahu. Apabila kamu sayang satu benda, kamu akan jadi serupa dia. Iza ahbabta syai'an kunta mislah. Apabila kamu sayang satu benda, kamu akan jadi serupa dengan dia. Jadi mudah-mudahan kita mengaji Syama'il ini bukan perkataan saja, bukan khotam, bukan gapo, tetapi sudah meresap masuk ke dalam hati sanubari kita. Semakin rapat kita dengan Nabi Muhammad, itulah pintu kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin rapat dah kita dengan pintu untuk bertemu Allah Taala. Maka mudah-mudahan ambil ijazah dah kitab Syama'il Muhammadiyah, mudah-mudahan kita dapat beramal dan Allah Ta'ala terima segala amalan kita pada bulan puasa ini. Dengan kekurangan yang kita buat pada bulan puasa ini banyak sangatlah. Tetapi sekadar tu mudah-mudahan pemurah Allah Ta'ala, penyayang Allah Ta'ala dapat menutup segala keaiban kita. Kerana terimanya amalan seseorang itu bukan kerana amalan dia, tetapi kerana kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi kita mintalah sebelum kita habis kuliah pada malam ni, minta kita baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 11 kali, ayat kursi sekali, selawat 3 kali, dan kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat semua, ahli badar apa semua, dan kepada sanak guru-guru kita yang bersambung kepada Nabi, khususnya kepada Al-Imam At-Tirmizi sendiri. Dan para pensyarah-syarah kitab hadis Imam Tirmizi. Dan kita niat juga mudah-mudahan baca ayat ini Allah Ta'ala buka futuh kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala buka futuh kepada Imam Tirmizi, buka macam-macam ilmu, kemudahan, kebahagiaan, kesempurnaan hidup, keikhlasan, bantuan daripada Allah Ta'ala, madad nusrah daripada Nabi SAW berpanjangnya kepada kita, anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, orang yang kita sayang atas muka dunia. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kita dikumpulkan dengan Nabi SAW di dalam syurga. Maka dengan niat itulah, dengan niat segala niat yang diniatkan oleh guru-guru kita dan niat orang-orang yang soleh pada waktu sekarang, kita baca Al-Fatihah. Allah la ilaha illa Allah. Allah manfa'na kama yanfa'u asluh, Allah manfa'na kama yanfa'u asluh, Allah manfa'na kama yanfa'u asluh. Allahumma rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kuliah kita berhenti dalam sehari dua. Tengoklah ada kuliah kita nak sambung ke, kita tengok pula dah. Sehari dua ni kita break dulu, makan caca, makan cendol, berderak, makan morih dululah. Wallahu a'lam.